Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat malam. Malam ni kita nak masak makan malam ataupun dinner, iaitu mihun goreng ataupun bihun goreng. Dan ini adalah bahan-bahannya. Ada 2 bihun, ada bawang putih, bawang besar, kicap, sos cili, ada telur, lepas tu ada ikan bilis dan sayur sawi. Ni ayam saya rendam dahulu sebab dia keras ya. Letak dalam air dulu nak potong. Kejap lagi ya. Okey. Video ini saya ambil pada 2-3 hari yang lepas. Dah lama saya rakam ya. Dah 2-3 hari lepas. Tapi malam ni baru saya rakam suara dan share dengan kawan-kawan ya. Jadi inilah menu kita malam ni, simple-simple resipi sendiri. Sedap ke tak sedap belakang kira. Mungkin resipi anda lebih sedap kan. Resipi saya simple-simple saja. Asalkan kenyang saja. Sedap ke tak sedap kot dia lah deh. Okey, Mula-mula ni bihun ni saya masukkan dalam periuk, saya masukkan air, saya panaskan ya. Panaskan nak bagi dia lembut ya. Setengah orang dia rendam dalam air dulu kan. Tapi lambat. Lambat saya tak nak cepat. Saya terpaksa mendidihkan sikit nak bagi lembut tu. Okey, lepas tu ni potong bawang putih saya tumbuk dengan lesung Legend. Lepas tu ayam tadi dah lembut, saya dah potong kecil-kecil ya, bahagian dada tu. Lepas tu toskan dia. Bihun yang saya rebus sekejap tadi pun toskan juga. Dah lembut. Kemudian panaskan minyak, goreng bawang putih terlebih dahulu. Agak-agak nampak nak garing sikit, masukkan bawang besar. Okey, kacau-kacau. Kemudian masukkan ikan bilis. Kacau-kacau lagi. Okey, lepas tu masukkan ayam. Okey, kacau-kacau juga ayam ni. Macam itulah. Rancangan apa ni kawan-kawan? Kelirulah ni kan. Ni rancangan masak ke apa ni? Ini masih lagi street cat lover kita, pecinta kucing jalanan. Ini memang kita nak masak untuk kucing lah ni. Aduh, hari ni bukan rancangan masak-masak yang nak share resipi. Okey, ni masukkan air, nak bagi ayam tu masak. Jangan keliru, ini masak untuk kucing, untuk miau makan malam. Betul dah. Dah betul dah rancangan yang anda tengok ni. Jangan fikir rancangan apa ni. Okey, kemudian masukkan sos dengan kicap. Okey, lepas tu masukkanlah bahan perasa anda nak masukkan apa. Lepas tu telur. Macam saya masukkan gula, garam, Ajinomoto tu kan. Orang Kelantan biasalah dia gula nak bagi manis-manis ya. Saya tak tahulah orang lain. Kalau saya memang masukkan gula ya. Bukan manis sangat. Rasa-rasa manis-manis sikit. Okey lah tu. Lepas tu sayur saya letak yang keras dulu. Masukkan yang keras dulu. Daun dia kejap lagi lah. Okey, lepas tu masukkan bihun. Ni. Lepas tu kacau. Kemudian last saya masukkan sayur, daun dia ni. Saya bagi dia layu juga. Sebab saya ni spesies makan sayur layu. Tak minat sayur yang masih fresh. Tak tahulah. Ada setengah orang dia minat yang masih segar kan. Dia kacau sekejap je. Macam saya ni minat layu. So saya buat lama lah sikit. Okey, dah siap. Bagi dia sejuk sikit. Ni saya goreng ni pukul 9 malam ya. Pukul 11.30 baru nak start bagi Mia makan. Nak pukul 12 dah. Bagi dia sejuk dulu. Bolehlah kita relax. Kita pun nak tumpang juga sepinggan 2. Sebelum nak bagi kat kucing tu, tuan kucing pun makan juga. Untuk makan malam. Jadi okey, ni kita dah nak hidang untuk kucing lah. Okey lah, sikit-sikit sore okay. Untuk makan malam simple-simple je lah. Nak bagi nasi selalu tak ada duit lah. Nak beli lauk selalu.
Kita bagi nasi tengah hari je. Okey. Malam makan macam ni sajalah ya. Hari ni rezeki mihun lah rezeki kita hari ni. Kucing ni tak memilih ya. Sebab saya kutip kucing ni tepi jalan yang asal dia yang dah lapar, jadi kita hidang macam ni pun dia orang makan ya. Ada juga yang kurang, yang kurang berehi orang kata tak suka sangat, tapi tetap juga makan. Okey, kisahnya saya tulis tadi mula-mula kerana mihun. Jadi saya nak cerita kisah bapa kucing ni, kucing warna oranye ni. Kisah dia ya, kerana bihun. Okey, anda boleh tengok dulu dia sebelum saya bercerita. Saya dah nak bagi kucing makanan ni. Okey, saya dah nak bagi, anda boleh ikuti video saya sambil mendengar cerita kisah bapa kucing oranye ni, yang asalnya dulu dia seekor kucing yang malang juga ya. Ni bukan si malang ya. Si malang masih lagi dekat dalam wad ya. Kucing kita yang nama si malang tu masih dalam wad, tak keluar lagi ya. Ini kucing ni nama dia Abe Mihun. Abe Mihun nama dia. Sebab ada kisah di sebalik bihun. Ni kucing ni ya. Ni rantai ni anak sepupu saya ni bagi ni, pakaikan dekat dia ni. Okey. Dia datang hari tu tak ada rantai pun. Okey, ni kita nak jamuan makan malam sambil nak cerita pasal Abe Mihun tadi. Okey, kucing oranye tu sebenarnya kisah dia begini. Mak saya dengan anak sepupu saya tu pergilah ke rumah saudara saya ya, dekat pengkalan kubur ya. Dekat dengan sempadan Thailand. Macam tu. Okey, ni dalam talam ni untuk dalam sangkar besar ya. Sangkar besar ni kita letak dalam talam besar. Mudah ya. Okey, 2 biji talam. Okey. Sambung cerita. Alahai, nak tunjuk ni malam-malam buta, nak pukul 12 dah ni. Kita turun malam-malam nak masukkan dalam sangkar besar. Susah nak rakam ya. Dalam sangkar besar ni susah sikit nak rakam dia. Gelap ya. Okey. Sambung cerita kisahnya. Okey, mak saya, anak sepupu saya pergi rumah saudara saya dekat pengkalan kubur. Lepas tu mak saya nampak bapa oranye ni duduk kat depan pintu rumah orang tu lah yang kita dia pergi tu, saudara saya tu. Lepas tu mak saya tanya, ni kucing oranye ni pelihara ke? Duduk depan pintu ni gitu. Lepas tu dia tanya macam tu lah, ni yang bela ke kucing ni sebab duduk kat depan pintu rumah ni. Lepas tu orang rumah tu cakap, tak, bukan pelihara tu. Kucing tu datang dengan sendiri. Yang orang buang tu datang dekat kawasan rumah dia kata. Lepas tu cucu-cucu dia kalau makan apa makanan yang tak habis ke apa, duduk baling-baling kat luar, jadi kucing tu makan, jadi tak pergi kat mana-mana, terus duduk kat rumah dia, duduk kat depan rumah dia ya. Cucu dia kan, dia makan, contohnya kalau makan ayam, nasi lauk ayam ke, ada tulang ke, tak habis dia baling kat luar kat kucing tu lah. Jadi kucing pun duduk kat situ lah. Bila boleh makan sisa-sisa macam tu, terus tak pergi mana, duduk kat situ hari-hari. Dan pada suatu hari kucing tu dia masuk kat dapur orang tu, dia makan bihun kat dapur. Bukan bihun tu nak bagi kat kucing tu, bihun dekat dapur. Dia masuk, dia lapar, dia masuk kat dapur, dia makan bihun. Lepas tu tuan rumah marah lah. Tuan rumah pun pergi buang kucing ni, jahat. Dia kata jahat. Sebenarnya kucing tu lapar ya. Dia kata buanglah kucing ni tempat lain lah, dah nak mencuri dah ni, belajar mencuri dah, dia kata. Kemudian anak dia pun pergi buang lah kucing ni. Keesokan harinya kucing ni kembali pulang ke rumah dia juga. Dia dah buang ni, balik ke rumah juga kucing tu. Lepas tu balik semula. Lepas tu ambil dan buang sekali lagi.
Bukannya dekat sangat je. Buang tu jauh dalam kampung lain tu. Tapi balik lagi. Kedua kali dibuang masih lagi balik di rumah dia. Begitu sekali Tuhan nak hantar rezeki untuk dia. Kucing ni tak boleh nak lupa dah. Dia anggap rumah dia, orang dalam rumah ni tuan dia. Dia dah anggap macam tu. Kucing ni dah anggap ni keluarga dia. Bila buang dia balik semula. Maknanya campak dia kat mana pun dia pulang ke rumah. Sebab ni rumah aku balik kat rumah aku. Kucing tu gitulah, dia rasa ni rumah dia balik semula kat rumah dia. Kali ketiga dibuang masih lagi balik. Oh, dahsyat, kucing ni dahsyat. Dia kata nak pergi buang jauh lah. Kali ni tak boleh balik dah. Tuan dia kata sekali ni dia nak pergi buang, sekali lagi ni jauh, dia kata nak pergi dengan kereta jauh, baru tak boleh balik. Mak saya pun kata mak saya kesian lah dekat kucing. Dah dengar kisah dia macam tu, mak saya kata aku nak bawa balik ke rumah lah. Mak saya kata nak bawa balik ke rumah lah. Ambil nak tak ambil terus cakap ambil mudah-mudah ya. Jadi bawa pulang ke rumah lah. Bawa pulang ke rumah, kita bagi makan, bagi rawatan. Hari tu dia macam sesama, bagi rawatan. Ni dia ni kucing saya cakap tadi, orang tadi dia makan kat luar kan. Ni saya letak dalam sangkar pula. Sebabnya malam tak nak bagi dia merayap, jadi kita letak dalam sangkar. Makan bihun. Tengok tadi saya letak, mula-mula dia makan kat luar, dah habis ya. Ni saya letak pula dalam sangkar, makan lagi. Itulah kucing. Dulunya cinta dia kepada tuan. Bukan kata tuan juga, dia ingat orang ni bagi aku makan. Aku singgah tempat tinggal ni, ada budak ni baling tulang kat aku. Ni nasi orang ni, budak ni tak habis ni, aku makan. Dia ingat, sampaikan buang dia berkali-kali pun dia pulang lagi ke rumah. Jadi untuk kali keempat dah tak boleh, tak buang lah, tak sempat nak buang lah. Kalau kira nak buang lah juga, nasib baik lah sempat tahu kisah dia, dah bawa pulang ke rumah. Jadi dia dah selamat kat rumah saya. Lebih kurang 1 bulan dah agaknya. Sudah 1 bulan dah dia duduk kat rumah saya ya. Mungkin lebih dah 1 bulan ya. Dah lama dah Pak ni duduk kat rumah saya. Itulah kisah dia. Dia suka makan bihun. Nasi dia suka, kiblis dia suka. Saya panggil dia Abang Bihun lah, sebab kisah tragedi hidup dia tu. Kerana dia pergi makan bihun kat rumah orang tu. Orang tu buang sampai 3 kali. Kali keempat dia nak buang jauh, cuma tak sempat. Dia dah buang rezeki, Tuhan hantar balik jalan. Masalahnya ingatan kucing tu. Kucing tu ingat jalan pulang tu. Boleh dia belok ke kiri ke kanan, esok sampai kat depan rumah tu juga. Tuhan hantar rezeki pulak esok kat rumah tu. Dicampak lagi, Tuhan hantar lagi jalan ke rumah yang sama. Rancangan keempat untuk hantar kucing tu jauh dah. Mungkin kali ini kucing ni takkan jumpa dah jalan pulang, sebab dia nak letak jauh dah ya. Nasib baik kita dah bawa pulang ke rumah. Makanlah bihun sebanyak mana nak makan. Okeylah, itulah kisah di sebalik bihun. Kisah sedih di sebalik bihun yang berharga RM2. Satu plastik tu RM2 je saya beli. Ya. Kadang-kadang dalam kampung saya lah, saya kan duduk kat kampung kan, ada dekat kedai-kedai dia letak dalam plastik RM1 dia letak dalam plastik terus kan. Dia jual RM1 je. Kalau kucing ni nak makan, saya boleh belilah RM1 tu. RM1 yang dah masak tu. Dia letak sikit-sikit dalam plastik. Cukup lah 1 pinggan kecil tu. Boleh bagi kat kucing ni. Kalau dia nak makan. Kalau malas nak goreng. Ni saya tunjuk suasana malam ni sebenarnya. Dah malam dah ni. Dah siap bagi kucing makan. Ni. Apa ni ya. Ni kisah dia.
dah siap dah bagi kucing makan ya. Waktu dah siap bagi makan ni lebih kurang pukul 2 pagi. Ya. Okey, 2 pagi. So kita boleh berehat. Pukul 2 pagi kita tidur, pukul 4:30 saya nak bangun masakkan bekal untuk suami saya pula ya. Bekal nak pergi kerja. Ya, kita kena berjimat cermat. Tak boleh nak beli-beli makan kat kedai selalu. Kita kena masak-masak juga. Inilah dia, dah tinggal sikit. Apak ni makan, tengok dah tinggal sikit. Tadi dah makan kat luar 1 pinggan dah habis. Ni dalam sangkar saya bagi lagi. Dah tinggal sikit, dah kenyang dah. Okey, jumpa lagi ya. Bye kawan-kawan.